Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya memulakan ucapan pada hari yang mulia ini dengan memetik suatu ayat daripada surah Taha ayat 53 hingga 54. Firman Allah Taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi ja'alakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'a فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Maksudnya, dan dialah Allah yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan ia telah mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan bagi laluan manusia dan kenderaan yang lain, dan juga telah menurunkan hujan daripada langit. Maka kami keluarkan dengannya berjenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang berlainan keadaannya. Maka makanlah kamu daripadanya, dan berilah makan kepada binatang-binatang ternakan kamu. Sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal fikiran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita meraihkan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia yang disambut di peringkat global pada 5 Jun setiap tahun sejak tahun 1974. Ia merupakan satu usaha menangani isu-isu alam sekitar di seluruh dunia. Ekosistem bumi telah lama dieksploitasi dan telah dimusnahkan oleh tangan-tangan manusia, sebagaimana ia dijelaskan oleh Allah Ta'ala, Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Untuk makluman semua, setiap 3 saat dunia kehilangan hutan seluas pandang bola sepak. Sejak abad-abad yang lalu, separuh daripada tanah-tanah lembap telah pun dimusnahkan, serta sebanyak 50% terumbu karang telah pun hilang. Tema sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia pada tahun ini ialah Ecosystem Restoration ataupun pemeliharaan dan pemulihan ekosistem. Sempena Hari Alam Sekitar Sedunia 2021, United Nations Environment Programme atau UNEP telah pun melancarkan the UN Decade of Ecosystem Restoration 2021 hingga 2023. Tuan-tuan sekalian, inisiatif ini dilancarkan sebagai usaha kolaborasi bersama di peringkat global bagi menangani dan melaksanakan usaha-usaha pemulihan ekosistem. Pemulihan ekosistem ini menuntut kita untuk memastikan tempoh 10 tahun ini digembleng sepenuhnya bagi menghadapi krisis ekosistem dan yang semakin mencabar setiap waktu. Sebagaimana yang kita dapat pastikan supaya tumbuhan dan haiwan yang hampir pupus dapat dipulihkan bagi memastikan kita kekal mempunyai sumber makanan dan air yang bersih. Ini kerana hanya dengan ekosistem yang sihat dapat meningkatkan kualiti hidup, menangani kesan perubahan iklim dan mencegah kehilangan biodiversity. Kita sebagai khalifah Allah di muka bumi perlu memainkan peranan penting memelihara khazanah alam secara kolektif. Ini kerana usaha atau tindakan yang kecil yang dilakukan oleh setiap individu serta mengamalkan amalan yang lestari. Jika dilaksanakan secara berterusan akan dapat memberikan impak kepada kelestarian alam sekitar. Seterusnya, ia mendorong kepada perubahan sikap masyarakat yang lebih peka dan mengamalkan gaya hidup mesra alam ataupun gaya hidup hijau. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sempena dengan Hari Alam Sekitar Sedunia 2021 ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk melancarkan Pelan Strategi KASA 2020-2030 Kelestarian Alam Sekitar di Malaysia yang merupakan sebuah usaha yang proaktif untuk semua warga KASA dan agensi-agensi di bawahnya. Penghasilan pelan ini merupakan suatu langkah penting dalam menetapkan hala tuju strategi bagi mencapai visi dan misi KASA sekaligus mencapai matlamat negara. Pelan strategi ini dibangunkan berpandukan 3 kerangka utama yang diterjemahkan kepada hala, tuju dan strategi KASA bagi tempoh 10 tahun bermula tahun 2020 hingga tahun 2030. Ia merangkumi rancangan Malaysia yang meliputi agenda kerajaan, dasar semasa kerajaan dan juga agenda pembangunan mampan negara melalui Sustainable Development Goal atau SDG. Saya ingin mengambil kesempatan untuk melancarkan buku Climate Change Adaptation Framework for Water Sector di mana dihasilkan oleh Institut Pendidikan Air Kebangsaan Malaysia atau ringkasnya NAHRIM. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, buku ini menggariskan kerangka berkaitan perancangan dan strategi pelaksanaan adaptasi perubahan iklim bagi pengurusan sumber air, perkhidmatan air, juga bencana-bencana yang berpunca daripada sumber air.
Ianya akan digunakan pakai dalam menyediakan polisi dan pembangunan Pelan Adaptasi Nasional atau National Adaptation Plan, serta menjadi rujukan kepada semua pemegang taruh yang terlibat dalam sektor air, sama ada di peringkat agensi kerajaan, sektor-sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan, para saintis dan para akademik. Sebagai komitmen berterusan, KASA akan terus menerajui usaha memenuhi matlamat pembangunan lestari SDG dan Perjanjian Iklim Paris 1215 atau Paris Agreement dengan pelbagai program seperti yang sedang dilaksanakan oleh pihak Nahrim. Sehingga kini, pelbagai kajian dan produk saintifik telah dihasilkan seperti unjuran perubahan hidroiklim dan peningkatan aras laut di Malaysia menjelang tahun 2100. Pihak Nahrim juga akan menyediakan portal unjuran hidroiklim bagi pengurusan data maya secara Big Data Analytic atau BDA, iaitu Nahrim Hydroclimate Data Analytic Accelerator, iaitu NHIDA. Ianya merupakan produk BDA pertama yang dihasilkan dalam negara dengan kerjasama pihak mampu sejak tahun 2017. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika ini Nahrim sedang membangunkan bersama Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KEXA sebuah lagi portal menggunakan teknologi BDA, iaitu Malaysia Adaptation Index atau MAIN, yang mana ianya berupaya memberi maklumat kepada pihak berkepentingan negara kita dari sudut kesediaan dalam menghadapi kesan perubahan iklim. Tahniah saya ucapkan kepada pihak Nahrim dan semua pihak yang terlibat menjayakan usaha ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir kata saya mendoakan agar kita semua terus dapat menyumbang dan memainkan peranan dalam memikul tanggungjawab bagi memastikan kelestarian ekosistem di alam sekitar Malaysia agar ianya dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Semoga tema sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia pada tahun ini, Ecosystem Restoration atau pemulihan ekosistem, menjadi permulaan yang positif untuk kita melestarikan bumi kita ini, kerana alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama. Semoga usaha kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah pada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan usaha murni ini. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita bersama. Sekian, aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.